أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم. Dan mereka yang musyrik menyembah benda-benda yang lain dari Allah yang tidak memberi manfaat kepada mereka yang menyembahnya dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada mereka yang tidak menyembahnya. Dan orang yang kafir selalu menjadi pembantu bagi golongannya yang kafir untuk menderhaka kepada Tuhannya. Dan tidaklah kami mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Katakanlah, aku tidak meminta kepada kamu sebarang balasan bagi apa yang aku sampaikan kepada kamu selain daripada berimannya seseorang yang mahu mendapatkan jalan sampainya kepada keredaan Allah. Dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang hidup yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah ia, yakni Allah, mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya.
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ialah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Maka bertanyalah akan hal itu kepada yang mengetahuinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang musyrik itu, sujudlah kamu kepada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Mereka bertanya, dan siapakah Ar-Rahman itu? Patutkah kami sujud kepada apa sahaja yang engkau perintahkan kami? Dan perintah yang demikian menjadikan mereka bertambah liar engkau. Maha berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit tempat-tempat peredaran bintang dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Untuk sesiapa yang mau beringat, memikirkan kebesarannya atau mau bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Suratul Furqan. Surah yang ke-25 pada juzuk yang ke-19. Bermula ayat 55 sehingga ayat 62. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang kejahilan orang-orang musyrik, yakni pada penyembah berhala. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Bila mana mereka memilih menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan mereka. Dan Allah SWT menjelaskan kepada Nabi SAW akan peranan dan tugasnya dalam menyebarkan dakwah. Dan Allah juga menjelaskan dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini sebab kenapa ibadat itu mesti khusus kepada Allah Ta'ala sahaja. Ini antara kandungan ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini ayat yang kita bacakan, itu pada ayat 45 sehinggalah 54, menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan ataupun dalil-dalil kekuasaan Allah SWT. Kita telah jelaskan semalam pada ayat 45 sehingga 54, bila Allah Ta'ala mendatangkan 5 dalil kebesaran Allah, keesaan Allah, ketauhidan Allah dengan menjadikan bayang yang merupakan satu nikmat kepada manusia. Dan demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan yang menjadi asbab kepada tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan juga binatang ataupun haiwan ternakan. Demikian juga Allah Ta'ala menjelaskan antara tanda kekuasaannya ialah menjadikan malam dan juga siang dan menjadikan tidur sebagai suatu kerehatan kepada manusia. Dan demikian juga kita bicarakan tentang di antara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah mengutuskan menjadikan angin, menghantar angin-angin yang menghimpunkan awan-awan sehingga menurunkan hujan sebagai satu rahmat, sebagai satu keberkatan, sebagai satu kebaikan yang Allah berikan kepada manusia. Sesudah Allah menyebut segala kekuasaan ini, maka Allah SWT mencela golongan yang tetap engkau tidak mau menyembah Allah, tetapi kekal ingin menyembah berhala. Sedangkan berhala-berhala sembahan ini tidak melakukan apa pun. Tidak menciptakan, bahkan dia dicipta. Tidak memberi manfaat, tidak juga mendatangkan mudarat. Maka kata Allah, wa ya'buduna min dunillah. Dan mereka kekal sesudah diberikan hujah, penjelasan, penerangan akan kekuasaan Allah untuk menyembah selain Allah. Yang sifat selain daripada Allah ini ma la yanfa'uhum, tidak memberi manfaat pun bila mana mereka menyembahnya. Wala yadurruhum, dan tidak mendatangkan mudarat kalau mereka meninggalkannya. Kerana sifat memberi manfaat dan mudarat itu milik Allah mutlak. Allah yang mendatangkan manfaat. Dan Allah Ta'ala juga yang mendatangkan mudarat. Itu kuasa mutlak Allah SWT. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah menyatakan, ketahuilah kalau sekiranya manusia dan jin berhimpun untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak mampu memberi manfaat sedikit pun melainkan dengan izin Allah. Dan ketahuilah kalau mereka berhimpun jin dan manusianya untuk mendatangkan mudarat kepadamu, mereka tidak mampu mendatangkan mudarat kepadamu melainkan dengan izin Allah. Itu yang tercatat dalam takdir Allah.
dalam kekuasaan Allah SWT. Maka apakah berhala-berhala yang mereka sembah terbukti menyelamatkan mereka? Terbukti memberi manfaat, bukan mendatangkan mudarat kepada mereka? Tidak ada. Melainkan ia patung-patung yang mereka bina sendiri, yang mereka reka sendiri, mereka menamakannya sendiri, mereka yang meletakkan hukum hakam sendiri. Maka kata Allah, wa ya'budun, mereka terus menyembah dan beribadat selain dari Allah. Sesudah jelas bahawa segala yang mereka sekutukan ini tidak punya sifat Tuhan pun. Tidak ada sifat Tuhan, sifat yang kita sebutkan sebelum ini. Apakah berhala ini ataupun sekutu ini yang disembah selain Allah menurunkan hujan? Apakah sekutu atau yang disembah selain Allah ini yang mendatangkan malam dan siang? Yang menjadikan bayang dan juga mencipta matahari dan bulan? Dan juga hal-hal yang lain berkait dengan apa yang diperolehi oleh manusia atas dunia ini berupa rezeki, kurniaan, kesihatan, hidup dan matinya. Maka kata Allah lagi, wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan demikian sifat orang kafir. Mereka menzahirkan permusuhan, penentangan kepada Allah. Siapapun yang menjadikan, yang menyembah selain Allah, mereka ini mengisytiharkan permusuhan dengan Allah. Kerana itu Allah jadikan orang kafir itu kekal dalam neraka, tidak ada yang boleh menolong dan membantunya. Kita dah sebut sebelum ini, walau bagaimana orang kafir itu baik, bagus. Tetapi kalau akidah ini atau dia menyekutukan Allah, dia mati dalam keadaan tidak akan mendapat sedikit pun rahmat Allah. Bukan kebaikannya dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Lalu kalau orang tanya, bukankah setiap Allah itu pemurah dan patutnya orang buat baik, dia balas baik? Baik, siapa pun bila buat baik, dia ada syarat. Allah yang meletakkan syarat. Contoh kita, bila kita buat suatu perkara, kita juga ada syarat. Contoh, kenapa kita bayar gaji pekerja kita? Dia mesti ada syarat. Kalau dia tidak memenuhi syarat tadi, kita boleh tak bayar gaji dia. Atau katakan ada seorang dia bekerja tempat kita, tapi dia bukan pekerja kita. Dia datang kerja and then dia pun minta gaji. Bos, mana gaji? Kata, awak tak masuk senarai pekerja kami. Macam mana kami nak bayar gaji? Habis saya kerja. Saya kerja, saya buat tu, saya buat ni. Tak, awak ni bukan pekerja kami. Macam mana kami nak bayar? Macam mana kami boleh bayar? Atau umpama begini, kita tengok ada 10 orang dipilih berlari 100 meter. Ni peserta je. Maka berlarilah. Ada seorang tu dia tak masuk dalam 10 orang tadi. Dia berlari, dia menang. Dapat hadiah ke dia? Dia tak termasuk peserta tu. Tapi dia lagi laju pada peserta 10 tu. Dia tak daftar sebagai peserta. Apakah dia boleh menang? Takkan ada yang beri menang. Semua atas dunia ni, bila orang nak beri sesuatu, dia letak syarat. Even yang dah menang pun dia akan cek. Ni ambil dadah tak ambil dadah. Kalau ambil dadah, batal. Walaupun dia menang, pingat emas ditarik balik. Kalau manusia ni letak syarat-syarat ini, kita boleh terima. Dan ini yang syarat yang Allah letak. Siapa pun yang nak diterima amalannya mesti beriman. Kalau tidak beriman, tidak akan diterima walaupun dibuat bagus. Tapi Allah yang maha adil, kita dah sebut sebelum ini. Mana-mana orang kafir yang buat baik, Allah beri dia balasan di dunia saja, tidak di akhirat. Berupa pujian, berupa pingat, berupa hal-hal dunia, kesihatan tubuh badan dia. Sebab itu harus kita, kalaulah ada orang kafir dibuat baik pada kita, boleh tak kita doakan untuk dia? Boleh tak kita doa untuk dia? Baik, kita tengok apa yang kita nak doakan. Kalau kita nak doakan dia dapat petunjuk, maka itu sebab baik doa. Tapi kalau kita doakan biar dia sihat tubuh badan, perniagaan dia untung, boleh atau tidak? Dalam hal duniawi boleh. Artinya ada seorang kafir, dia tolong bisnes kita bagus. Kita doa biar bisnes dia juga bagus. Kita doa biar anak isteri juga selamat daripada segala musibah dunia. Maka boleh. Tapi mendoakan keampunannya tak boleh. Jadi kalau dia mati kafir, kalau kita pun pergi kat kubur, ya Allah ampunkan dosanya. Tak boleh. Haram. Kan dia dah mati dalam keadaan kafir. Maka tiada lagi hubungan orang Islam dengan orang kafir waktu kematiannya. Maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan
bahawa siapa pun yang menyembah selain Allah, dia telah menzahirkan permusuhan yang nyata. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Muhammad, tidaklah kami utuskan kamu kepada manusia melainkan untuk membawa khabar gembira dan memberi peringatan kepada manusia. Bila kita tahu bahawa orang kafir terus kekal menolak ajaran Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW telah memberikan pelbagai hujah sehingga mereka tidak mampu lagi menjawab. Dan mereka tidak mampu lagi untuk menjustifikasikan kesesatan mereka. Kerana Rasulullah SAW dah beritahu kenapa kamu semua berhala. Kenapa kamu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Apa yang ada pada berhala ini? Apa yang ada pada patung-patung yang disembah ini? Mereka tak mampu jawab. Bila mereka tak mampu jawab, mereka menggunakan segala bentuk dakwah. Seperti menuduh Nabi SAW sebagai ahli sihir. Seperti menuduh Rasulullah punya kepentingan. Seperti menuduh Nabi SAW gila. Dan lain-lain tuduhan. Mereka gagal. Bahkan mereka menghina Rasulullah secara peribadi. Dan menghina keluarga Nabi SAW. Mereka menghina Rasulullah kerana tidak mempunyai anak lelaki. Cuma ada anak perempuan. Kerana anak lelaki Nabi SAW semuanya meninggal dunia ketika kecil. Dan ada hikmahnya. Supaya tidak dilihat Nabi itu satu warisan. Nabi bukan satu warisan. Untuk diturunkan pada anak. Ia pilihan Allah. Untuk menjadikan manusia melihat kepada kebenaran. Bukan melihat pada keturunan. Ini selalu kita tekankan. Kebenaran tidak berada pada keturunan. Walaupun di keturunan Nabi sekalipun. Kebenaran itu ialah kebenaran. Dia berada pada posisinya. Siapa pun yang pegang kebenaran, dia berhak untuk diikuti. Bukan kerana keturunan. Kita tidak membina prinsip kita mengikut keturunan. Tetapi kita menggunakan prinsipnya ialah kebenaran. Sebab itu bila sejumlah orang dia suka mengikut atas alasan warna keturunan tertentu, wali dan sebagainya, maka wujud golongan yang menyamar punya keturunan tadi. Yang ini menyamar keturunan Wali Songo. Yang ini menyamar keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang ini menyamar sebagai keturunan Rasulullah. Yang ini menyamar, maka wujudlah golongan-golongan menyamar untuk memperbodohkan manusia yang mengikut keturunan, bukan kebenaran. Tapi Islam dibina dengan kebenaran. Islam tidak bersama dengan kebenaran tidak secara mutlak bersama dengan seseorang. Tapi bila datang kebenaran, semua kena ikut. Tak kira siapa pun. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak diikuti daripada siapa pun. Kadang-kadang kebenaran itu datang daripada mulut anak-anak kita. Okay, kita ikutlah, itu betul. Kadang-kadang kebenaran itu datang daripada mulut musuh kita. Kalau itu betul, maka kita ikut. Kadang-kadang kebenaran itu datang daripada orang yang kita tak anggap tinggi pun dia. Tapi itu kebenaran, maka kita ikut. Maka lihat bagaimana Islam meletakkan kebenaran itu berada pada tempat paling tinggi mengatasi keturunan. Supaya kita, saya katakan, tidak tertipu. Setengah-setengah orang kita hanya melihat pada keturunan. Lalu mereka pun percaya, ini keturunan Tok Wali ni, kita pun ikut. Ini keturunan sekian-sekian. Sebab itu kalau kita lihat dalam sirah manusia, Allah menjadikan bahawa keturunan bukan satu sebab khusus untuk mewarisi apapun kebaikan. Tidak menjadi sebab khusus. Akhirnya kita lihat Abu Jahal, anaknya nama Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal si penentang Islam, Ikrimah itu si pejuang Islam sehingga gugur syahid. Walau kalau ikut rekod bapa yang teruk. Dan demikian juga Khalid Al-Walid. Al-Walid penentang besar Islam. Tapi Khalid pejuang besar Islam. Yang memenangkan Islam. Untuk menunjukkan keturunan bukan secara mutlak. Nabi Nuh AS Nabi. Tetapi anaknya menentang. Tidak bersama dengan. Sehingga ketika mana dia berdoa supaya Allah selamatkan anaknya atas dasar anak dan kebapaan. Maka Allah SWT menegur Nabi Nuh. Tidak boleh diselamatkan seorang hanya kerana keturunan, tapi diselamatkan dia kerana kebenaran dia ada. Bila Nabi Nuh menyeru anaknya, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bahtera bersama. Kemudian bila tengok anaknya gagal untuk naik, Nabi Nuh AS doa, ya Allah, ini anakku. Maka Allah menurunkan wahyu.
innahu laisa min ahlik, dia bukan lagi anakmu. Innahu amalun ghairu salih, sebab amalannya bukan amalan yang soleh. Dia kafir. Padahal patutnya Nabi Nuh, anaknya mestilah keturunan baik-baik. Tidak, itu tak jadi syarat. Ada yang ayahnya Nabi, tapi anaknya tidak. Maksudnya tidak mengikutinya. Supaya kita tahu betapa besarnya namanya hidayah. Supaya setiap orang, dia bukan cari orang, cari kebenaran. Jangan cari orang tu orang tak, cari kebenaran. Agar kebenaran itu yang menjadikan kita tenang. Yang menjadikan kita sampai pada jalan Tuhan. Yang menjadikan kita dekat dengan Allah SWT. Maka Allah Ta'ala bila menceritakan bagaimana kedegilan orang kafir, mereka menyerang secara peribadi pada Nabi SAW, dan mereka menggunakan segala da'ya, mereka menggunakan segala, kita katakan, tuduhan-tuduhan liar, maka Allah mengingatkan Nabi SAW akan tugasnya. Rasulullah terus dalam tekanan. Maka kata Allah pada baginda SAW, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Wahai Muhammad, kamu tidak berperanan untuk memaksa mereka beriman. Kamu tidak berperanan atau bertanggungjawab atas dosa mereka. Dan mereka memilih dosa, memilih kekufuran, kamu tak tanggungjawab. Kita kan, sebagai contoh, kita mak kita ayah. Bila anak kita tak sembahyang, kita pun rasa bebanan bagi kita. Ya untuk satu tempoh mungkin. Tapi bila anak dah balik, kita pun dah ajar dia, dah hantar dia sekolah agama. Tiba-tiba pada usia tertentu dia dah pilih cara hidup yang tak betul. Kita tidak lagi menanggung dosa dia. Saya ingat satu kisah bagaimana Syekh Mahmud Khalil Khusari. Anak dia merupakan ketua ahli Al-Quran sedunia pada waktu itu. Dan kita boleh tengok lagu nyanyian ataupun kita katakan bacaan Quran yang merdu. Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari rahmatullahi alaihi. Tiba-tiba salah seorang anak perempuannya jadi penyanyi. Jadi penyanyi terkenal Mesir. Ayahnya qari, pakar Al-Quran, anaknya penyanyi perempuan. Maka wartawan tanya pada Syekh Khalil Khusari, kamu ulama besar sekian-sekian, kenapa anak kamu jadi macam tu? Macam tak matching dengan kamu. Lalu kata Syekh Mahmud, waktu dia bersama dengan aku didik dia. Dan sekarang dia sudah berkahwin, kamu tanya suami dia, bukan tanya aku. Kerana tanggungjawab aku dah selesai. Artinya, Nabi SAW rasa tertekan bila orang tidak mau beriman. Allah beritahu pada Nabi SAW, wahai Muhammad SAW, tak perlu tertekan. Kerana kerja kamu menyampaikan. Masalah mereka tak beriman, memilih kekufuran, memilih itu dan ini, itu urusan aku dengan mereka. Itu urusan Allah. Wa imma Allah nak musnahkan, wa imma Allah nak beri hidayah. Supaya Rasulullah SAW tidak tertekan. Contoh kita, kadang-kadang duk sibuk kerja orang lain, orang pun beritahu, itu kan kerja orang lain, bukan kerja awak. Kita pun tenang. Sebab kadang-kadang kita ambil berat pada kerja orang lain. Kerja orang lain, urusan orang lain. Tapi bila kita dimaklumkan bidang tugas kita, kita pun tenang. Awak bagian ni je. Yang lain dia uruskan, awak jangan fikir-fikir sangat. Nanti naik darah. Nanti awak pula demam. Kan manusia perangai dia suka fikir hal orang lain. Padahal kita kalau faham tugas kita, kita tak fikir hal orang lain, kita pun tenang. Jangan fikir hal orang lain. Fikir hal kita. Ya ada waktu betul kita boleh fikir hal orang lain pada benda yang Allah perintahkan kita fikir. Ada waktu kita tak perlu fikirkan hal orang lain. Dia tengok orang tu tak kahwin-kahwin, dia kenapa dia tak kahwin. Kita pula pening kepala. Oh pula nak pening kepala, biar dia hadir. Dia nak kahwin, tak nak kahwin, ikut suka dia dah. Tapi kita macam pening, saya susah hati usah tengok ni. Tak, itu urusan dia. Dia mungkin sudah tenang dengan bujang. Biarlah dia. Dia dah tenang dengan cara dia. Jadi kita tak perlu memikirkan hal orang lain. Jadi Allah tegur Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, bila melihat orang tak nak terima dakwah, dan diberi berbagai hujah, Nabi rasa tekan. Tertekan. Macam tuan-tuan bila kita debat dengan orang. Bila kita berdebat dengan orang dalam diskusi, kita nak menang itu. Memang itu yang pertama. Dan kita nak suruh dia ikut hujah kita. Apatah lagi bila kita dah beri hujah memang tuntas. Dia tak boleh balas. Tapi kalau dia kekal tidak mau ikut kita, kita tak boleh tertekan. Nak buat macam dia tak nak ikut. Saya dah cakap tu. Saya dah hujah macam ni. Tapi dia kekal nak macam tu. Sebab kita tak mampu memaksa orang menerima pandangan kita.
Walau sehebat mana pun pandangan kita. Hatta dalam hal kebenaran yang namanya Islam. Kebenaran tertinggi itu Islam. Pun begitu, kita pun tak boleh memaksa. Kalau mereka memilih kekufuran, maka itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita terus menyampaikan. Sebab itu kita tak diajar memaksa. Antara kejayaan dakwah Islam, sebab Islam tidak memaksa. Ketika Portugis menyerang Melaka. Antara kegagalan besar Portugis ketika mana menyerang Melaka, bila mana dia memaksa rakyat Melaka memeluk Kristian. Bila mana rakyat Melaka engkar dan enggan, maka dia susun barisan dan dia tembak beramai-ramai. Sehingga menambahkan kebencian. Belanda belajar sedikit cerdik berbanding Portugis. Belanda memilih untuk tidak memaksa mana-mana orang Islam untuk masuk Kristian. Sehingga orang Islam bekerjasama dengan Belanda untuk menyerang Portugis. Tuan-tuan baca sejarah, bila Melaka jatuh tahun 1645 di tangan Belanda kerana kerjasama orang Islam dengan Belanda. Ramai orang Islam tolong Belanda kerana sikap Belanda agama dia agak lembut sikit. Dia tak memaksa. Portugis agak kasar. Bila dia bersikap membunuh. Tetapi Islam daripada awal sejarah Islam, bila masuk mana-mana negara tidak pernah memaksa penduduknya memeluk Islam. Tapi penduduknya memilih memeluk Islam. Tak pernah dipaksa. Okey, peluk Islam, wajib peluk Islam. Walaupun kebenaran itu mutlak dalam agama Allah. Mutlak. Pun begitu. Kita kalau berhujah, kebenaran kita bukan mutlak dengan orang. Pun kita tak boleh paksa. Islam yang punya kebenaran mutlak pun tak boleh paksa. Kita tak boleh menipu orang supaya dia masuk Islam. Tak, kita cakap tegak-tegak betul. Dan kalau dia tak nak pilih, itu urusan dia dengan Allah. Dia belum dapat hidayah. Ini prinsip Islam. Pernah satu ketika, bila seorang lelaki namanya Sumamah bin Usad. Dia membunuh ramai sahabat Rasulullah. Dan para sahabat berjaya menangkapnya ketika dalam perjalanannya menuju Mekah untuk buat umrah secara jahiliah. Maka ditangkap, diserahkan pada Nabi SAW. Maka Rasulullah ikat dia dekat tiang Masjid Nabawi. Ikat. Sebab jenayah dia membunuh sahabat-sahabat Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya pada Sumamah, apa yang kamu fikir aku akan buat? Lalu kata Sumamah, wahai Muhammad, kalau kamu bunuh aku, maka aku memang patut dibunuh sebab aku bunuh sahabatmu. Tetapi kalau kamu melepaskan aku, kamu dapati aku yang paling bersyukur. Aku berterima kasih. Maka bila masa makan, Rasulullah lepaskan dia. Dan Nabi SAW suruh sahabat cari anggur yang baik, susu yang baik, maka dia beri makan. Lepas selesai makan, selesai qada ajak, maka diikat balik kat tiang. Ni sahabat-sahabat semayang, 5 waktu. Ikat di tiang, dia tengok sahabat semayang. Maka hari kedua Nabi tanya lagi, apa yang kamu fikir aku lakukan pada kamu? Dia kata, wahai Muhammad, kalau kamu bunuh aku, memang aku berhak dibunuh. Taqtulu bidam. Aku berhak dibunuh sebab ini kisos. Tapi kalau kamu bebaskan aku, nescaya kamu dapati aku paling berterima kasih. Maka hari ketiga perkara yang sama. Akhirnya Nabi kata, nak masuk Islam tak? Aku nak ajak masuk Islam. Kata Sumamah tak nak masuk. Lalu Rasulullah melepaskannya. Nabi lepas, dia keluar. Sampai keluar dalam beberapa tempoh, dia pulang semula ke Masjid Nabawi, lalu mengungkapkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sembahyang bersama orang Islam. Nabi kata, kenapa kamu tak mengucap waktu aku suruh kamu masuk Islam? Kerana aku tidak mahu, aku rasa terpaksa buat. Demi untuk melepaskan diri, aku mengucap, aku tak nak. Biar aku mengucap ni kerana sukarela. Dan aku pun nak tengok apakah kamu berikan syarat mengucap untuk bebaskan aku. Ternyata itu bukan syaratnya. Dibebaskan. Akhirnya Sumamah memeluk Islam. Dan memberi suatu jasa besar kepada umat Islam selepas itu. Ini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW, jangan memaksa orang. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, apakah kamu cuma paksa manusia sehingga mereka beriman? Jangan paksa. Tapi sampaikan. Kerja kamu beritahu, kalau sekiranya kamu engkar, Allah sediakan neraka. Kalau kamu ta'an, Allah berikan syurga. Itu je peranan Nabi SAW. Memberitahu. Kemudian kata Allah, Kul, katakan kepada orang kafir, ma as'alukum alaihi min ajr. Aku dakwah ini, aku tak minta upah. Aku tak diminta bayaran itu, bayaran ini.
illa man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila. Melainkan kalau orang tu nak beri sebagai satu cara mendekatkan diri dengan Allah. Ini kita faham ayat ini. Nabi SAW tak bagi syarat untuk dakwah, kamu kena bayar sekian-sekian, tak ada. Tapi kalau ada orang nak bagi duit pada Nabi SAW, nak bagi apa pun, demi sebagai satu cara untuk dekat dengan Allah, sebagai satu sedekah atau hadiah, maka itu dibenarkan. Itu beza. Yang berdakwah ni dia tak boleh minta. Tetapi kalau ada orang bagi ni bertujuan bukan sebagai upah dakwah, bukan. Dia nak jadikan sebagai asbab hartanya dia dapat pahala di sisi Allah. Dia dapat dekat dengan Allah. Maka ini adalah kehendak dia untuk dekat dengan Allah. Maka dibenarkan. Rasulullah SAW tidak dibenarkan mengambil upah. Sebab tiada tuduhan bahawa Nabi SAW berdakwah untuk kepentingan. Baik itu tentang khususiat Rasulullah SAW. Baik orang yang lepas Rasulullah, apakah boleh dia mengajar mengenakan upah? Maka di sini para ulama berselisih pandangan dan pendapat. Sebahagiannya mengatakan kalau sekiranya boleh menyebabkan terbengkalai ilmu agama. Sebab orang dia fikir kalau mengajar agama tak dapat apa, baik kita kerja engineer, arkitek, jual minyak atom, jual minyak wangi. Maka tak ada orang yang tafarrur yang sepenuh masa untuk mendidik manusia. Tak ada. Maka ketika itu boleh dikenakan bayaran. Kalau tak ada. Kalau masih ada ramai orang, maka tak perlu. Kalau sekiranya tak ada orang yang suka rela untuk mengajar. Masing-masing ambil sikap, kita katakan jaga diri sendiri. Akhirnya terbengkalai dan terabai ilmu agama. Tak tersebar. Maka ketika itu boleh. Bukan kata Imam Qurtubi rahmatullah alaihi wajib satu kampung untuk membiayai pendakwah tadi. Supaya dengan sebab itu dia dapat belajar. Sebab apa? Dia pun ada komitmen keluarga, anak bini. Kalau kata oh, tak boleh, okeylah saya pun nak kerja lah, naik ke laut. Saya pun nak pergi ke bengkel sana. Saya pun nak berniaga kat pasar. Habis kuliah malam, mana saya tahu, saya overtime. Jadi benda itu menjadikan sebab. Di zaman Umar Al-Khattab, dilihat dari sejarah. Umar Al-Khattab ialah khalifah pertama yang memberikan upah kepada pendakwah. Tetapi pada sahabat, sebahagian mereka tidak mau menerimanya. Kerana mereka dah cukup apa yang ada. Sebahagiannya menerima separuh. Boleh. Umar Khattab bagi mereka 10 dinar sebagai contoh, mereka pulangkan 5 dinar. Mereka ambil 5. Sekadar keperluan hidup. Sebahagiannya ambil semua. Ini ada 3 itijah pada sahabat ketika itu. Dan para ulama. Ada yang mengambil sikap tak nak ambil. Kerana mereka sudah dicukupkan dengan apa yang mereka ada. Ada yang mengambil separuh sahaja berdasarkan keperluan mereka cuma separuh. Tak nak lebih. Dan ada yang mengambil semuanya. Habis yang kata tunggang agama tu macam mana? Bila mana mereka mensyaratkan bayaran tadi untuk menyeleweng agama. Kalau untuk menyelewengkan agama itu panggil tunggang agama. Tapi kalau dia tak seleweng, kita tak panggil tunggang agama. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Inna ahaqqa ma akhaftum alaihi ajra kitabullah." Yang paling berhak kamu ambil upah ialah kitabullah. Bila kamu nak ajar Quran. Ajar Quran, kamu berhak ambil upah, kenakan yuran. Okay, nak belajar Quran boleh, yuran ni banyak ni banyak. Kamu berhak. Ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Adapun Nabi SAW tak boleh. Nabi tak boleh. Supaya tiada tuhmahan kepada dakwah Rasulullah. Tapi kalau ada orang sukarela nak beri pada Rasulullah SAW sebagai satu cara untuk mendapat pahala ketaatan pada Allah, maka boleh. Maka dalam ini kita melihat keadaan dan zuhur. Kalau sekiranya pemerintah, kerajaan, mereka ini telah menjaga pada pendakwah, maka tak perlu pada mana-mana orang untuk bayar. Tak perlu. Kerajaan dah jaga pada pendakwah. Sebagaimana zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sebagaimana zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka semua para ulama ini dijaga oleh pemerintah. Mereka menjaga keperluan-keperluan mereka. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah diri kamu, bertawakallah pada Tuhan yang Maha hidup, yang tidak mati. Bila orang kafir tak nak terima kebenaran, apa mereka buat? Mereka buat penentangan yang pelbagai. Kecaman, penindasan, bahkan kezaliman, bahkan mereka menyeksa para sahabat, bahkan mereka berikhtiar untuk membunuh Nabi SAW. Maka dalam menghadapi kejahatan musyrikin Mekah, bukan mana-mana orang kafir di seluruh dunia, bila mereka gagal menghalang dakwah Islam daripada berkembang, mereka gunakan kekerasan. Sama ada menyeksa, sama ada membunuh, menangkap, memenjara, menghalau keluar dari negara. Maka ini benda yang mereka dah lakukan sejak abad zaman berzaman. Semenjak zaman di mana Rasul diutuskan.
Setiap pengikut para Nabi itu akan diseksa, akan dicerca, akan dibunuh, akan dipenjara. Kita dah baca sirah yang panjang, sejarah yang panjang. Maka Allah ajar Rasulullah dan menghadapi kejahatan mereka dengan bertawakal. Bertawakallah pada Tuhan yang maha hidup. Bertawakallah pada Allah yang menguasai seluruh alam ini. Dan kata Allah lagi, wasabbih bihamdih, dan selalu memuji Allah. Sebut subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji. Lazimi zikir tadi. Jadi bila kita tawakal, tawakal ni amalan hati. Namun kita nak kuatkannya dengan zikir lisan. Tuan-tuan, semua amalan hati dikuatkan dengan zikir lisan. Kalau kita sebut saya nak ikhlas pada Allah. Ikhlas ni amalan hati. Macam mana nak kuat? Dengan cara zikir lisan. Zikir lisan membantu. Sebab itu para ulama bila sebut tentang lafaz niat, bagi membantu niat dan hati. Kita sebut usolli dan sebagainya untuk membantu apa dalam hati. Sebab dalam hati ni tuan-tuan sekalian, dia ada hubungan dengan lidah kita. Bila kita banyak berzikir, akhir hatinya makin kuat. Tawakal kita makin kuat. Kita tak boleh kata umum macam saya tawakal, saya tawakal. Ada apa pun tak apa, saya tawakal, saya tawakal. Ataupun ada apa berlaku, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Dia bukan macam kita pakai sipir orang-orang yang bagi motivasi kat kita. Malaysia boleh, Malaysia boleh. Boleh, tak boleh. Kita bukan diajar dengan slogan itu. Kita boleh. Tak, kita tak ajar. Allah ajar kita slogan zikir. Apa yang ada azam dalam hati kita. Apa sahaja kebaikan yang kita tanam dalam hati, maka bantu dia dengan zikir. Kita nak sabar. Saya nak sabar Ustaz, kerana anak, kerana pasangan saya, kerana jiran saya, maka zikir. Bukan yang sebut sabar, letup. Tak sabar. Kita bukan sifir kita nak kuatkan hati dengan lafaz-lafaz macam tu. Tuan-tuan misal kata nak suruh kita ni gagah ataupun macam saya sebut dia nak ikhlas pada Allah. Kita dengan sebut ikhlas. Ada orang bila dia bagi duit, nak ambil RM2. Tak nak. Saya ikhlas ni. Tak nak. Ikhlas ni. Akhir jadi marah bunyi ikhlas. Ikhlas. Dia tekan ikhlas jadi marah dia. Kita nak ni ikhlas ke tak ikhlas? Ambil ni, saya ikhlas. Tak, dia tak boleh jadi macam tu. Semua amalan hati dikuatkan dengan zikir. Apa sahaja yang kita terlintas dalam hati. Tuan-tuan, kalau seorang tu kata saya nak tawakal pada Allah. Saya nak sabar. Saya nak apa lagi yang merupakan amalan hati kita. Maka kuatkan dia dengan zikrullah. Kuatkan dia dengan zikrullah. Sama ada dengan bertasbih. Subhanallah bihamdihi. Atau dengan berhaukalah. La haula wa la quwwata illa billah. Atau dengan menyebut basmalah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Nabi SAW ajar gitu. Kalau mana kita keluar rumah, baca paling kurang Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dan siapa yang baca dengan doa itu, kata Nabi SAW, dia akan kufiya wa wukiya. Dia akan dipelihara oleh Allah, dicukupkan oleh Allah SWT, dan dia akan dijaga daripada gangguan syaitan. Baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Kan kita tawakal dalam hati, tak kena zikir. Kena sebut. Apapun amalan hati, dia tak akan jadi kuat, dia tak akan jadi kukuh tanpa zikrullah. Zikrullah itu kata ulama seperti air pada ikan. Masakan ikan boleh hidup tanpa air. Sebab itu disebut dalam hadis, mathalul ladzi yadhkur rabbahu walladzi la yadhkur rabbahu kamasal hayy wal mayyit. Bandingan orang yang ingat Allah dengan orang yang tak ingat Allah, bandingannya seperti orang hidup dengan orang mati. Maknanya orang yang tak zikir dengan Allah ni, dia akan mati hati dia. Sabar dia mati, tawakal dia mati, ikhlas dia mati. Semua benda dalam hati ni mati belaka sebab tidak disirami dengan air zikir. Hebat mana pun ikan tu boleh hidup atas darat last sekali mati. Ni ikan paling kebal sekali boleh hidup lama atas darat, ikan keli. Ni ikan keli gagah dia. Tapi lama-lama mati. Bila tak ada air. Jangan cerita ikan yang naik di atas darat tu mati macam ikan kembung, ikan selayar. Naik je mati. Ikan tongkol. Naik tu keras. Maksudnya bagaimana Allah sendiri ajar Nabi SAW ketika menyebut tentang tawakal dengan bertasbih pada Allah. Dengan memuji Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah, wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira.
cukuplah Allah Ta'ala mengetahui setiap dosa hamba-hambanya. Bila Allah Ta'ala menyebut, cukuplah Allah Ta'ala mengetahui setiap dosa hamba-hambanya. Kerana siapa pun yang melakukan maksiat, dia tak akan terlepas daripada pemerhatian Allah. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu menyangka orang-orang yang buat dosa itu Allah biarkan. Ni orang kafir yang menentangmu wahai Muhammad, jangan kamu ingat Allah biarkan dia. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, Ustaz ni musuh Islam, hina Rasulullah, hina Islam, bukan berlaku zalim. Kenapa tak kena lagi hukuman? Kenapa dia tak datang bala pada dia? Kita tertanya-tanya, orang-orang yang kita kenal zalim di pentas dunia, jahat dengan sejahat-jahatnya, membunuh orang tak berdosa, diktator dan sebagainya. Kita tertanya-tanya kenapa tak turun bala dia ni, masih kekal berkuasa, gagah misalnya. Sebagaimana Bani Israel melihat Fir'aun. Fir'aun ni punya jahat, tak datang-datang ke bala ke dia. Lalu kata Bani Israel, wahai Musa, kami rasa kamu ni sama je datang ke tak datang. Waktu kamu tak ada, kami kena seksa. Waktu kamu ada, kami kena seksa. Mana hukuman pada Fir'aun? Ni orang-orang lemah iman. Allah kata, setiap yang berdosa tak akan lepas daripada pandangan Allah. Tak akan lepas. Akan sampai waktu. Hukuman Allah Ta'ala ada waktunya. Hukuman Allah Ta'ala ada waktu. Contoh kalau kita tahu, dia atas dunia ni, hukuman paling keras kat mana? Mahkamah lah. Mahkamah ni dia tak hukum sembrono macam tu. Dia ada waktu dia. Okay, sebutan kes. Pendengaran kes. Rayuan kes. Dan kemudian, okay, baru jatuh hukuman. Hukuman 210 tahun penjara. Keras. Mula macam tak hukum. Dia beri tempoh. Bila datang hukuman ni berapa penjara? Penjara 1000 tahun. Sebatang 100 kali. Sekian. Kerasnya. Sebelum tu macam tak kena. Ya, bila datang hukumannya keras. Kita tengok ada seorang hamba Allah. Apa kesalahan dia rogoh anak dia. Dia kira pertuduhan banyak ni. Siap kesalahan, dia kira satu kesalahan. Sampailah beratus kesalahan dia. Hakim pun jatuhkan penjara dia 400 tahun. 400 tahun. Kita fikir bukan hidup 400 tahun orang ni. Tapi nak beritahu keras ni hukuman. Keras. Kalau kita tahu hukuman mahkamah sekeras itu, walah dia macam dulu bermahal jelek dengan kejahatan. Tapi bila datang hukumannya keras, sama hukum Allah. Jangan ingat orang buat dosa itu Allah biarkan. Sampai waktu. Hari ni dia nipu orang. Hari ni dia terlibat dengan skamer. Hari ni dia riba. Hari ni terlibat rasuah. Silakan. Sampai masa dia kena, dia takkan bangun. Sebab itu dia sebut dalam hadis. Innallaha yumli ala zalim wa idha akhadahu lam yufritu. Allah memberi tempoh pada orang zalim. Tapi bila datang azab Allah, dia tak akan terlepas lagi. Sebab itu Allah kata wakafa, cukup Allah mengetahui dosa hamba. Maksudnya sampai masa datang hukuman. Kita pun tuan, kita. Kalau hari ni kita rasa macam okey Ustaz, saya semayang lambat, even tak semayang okey je. Ada waktu. Sekarang kita tak rasa. Tuan-tuan macam orang cakap ni lawan tak jaga kesihatan. Dia kata saya makan gula okey je. Kuih manis, air manis. Kadang gula pun saya makan. Makan gitu je. Belum kena. Sampai masa kena potong kaki. Dia pun teringat dulu dia makan gula, makan kuih. Dia teringat balik. Dulu, tanya orang sakit lutut hari ni. Dia mesti ingat kesilapan dia dulu. Ni silap saya Ustaz. Sebab saya main rugby. Tu yang sakit lutut hari ni. Kalau tak main tak sakit lutut. Sebab apa ni slip dia hari ni? Dulu Ustaz saya suka angkat berat. Angkat barang-barang, kadang-kadang tiang-tiang rumah pun saya angkat. Semua asal benda berat saya angkat. Hari ni bila dia kena slip dia ingat balik. Doktor pun kita ni jumpa doktor. Ni doktor ni sakit belakang. Doktor pun soalan, ada jatuh tak? Jatuh. Bila? Tak kira masa kecil ke masa bayi ke. Dia punya jauh tanya kita tu. Kok masa bayi? Dia mesti ada sebab tu. Orang saya rasa tak ada, tapi masa bayi 2 bulan tu saya pernah jatuh. Mak saya cerita. Jatuh. Inilah sebabnya kata doktor. Maksudnya tuan-tuan sekalian, hari ni kalau kita menderita satu benda, pasti ada cerita sebelum itu. Ada. Dia mesti ada cerita. Tuan-tuan yang darah tinggi hari ni mesti ada cerita dulu. Tuan-tuan yang sakit jantung hari ni mesti ada cerita dulu. Tuan-tuan yang gagal hari ni mesti ada cerita dulu. Sama juga hukuman Allah. Akan datang hukuman Allah. Akhirnya kita ingat balik dosa kita dulu. Ada seorang hamba Allah. Anak dia derhaka pada dia.
Anak derhaka pada dia sehingga tendang dia. Tendang sampai ke pintu pagar. Dia kata cukup pada anak dia. Kenapa? Sebab dulu pun aku tendang aku sampai sini je. Ada satu kisah benar. Bila seorang hamba Allah datang jumpa saya. Cerita benar. Dia orang luar negara datang. Bila anak dia berzina dan mengandung. Dia kata boleh tak ustaz nikahkan? Saya kata saya tak ada kuasa nikah. Saya tak ada kuasa nikah, cuma saya sebutlah ni bahaya zina sekian. Lepas sudah sesi kita ceramah, kita nasihat. Maka turun balik luar negara. Si ayah bisik, ustaz, saya nampak ini salah saya. Sebab dulu saya pernah juga mengandungkan orang. Hari ni anak saya mengandung, dulu saya ingat saya pernah mengandungkan orang. Maka Allah balas pada saya. Sebab itu disebut dalam hadis kama tadinu tudan. Macam mana kamu buat, begitu kamu dibalas. Sebab itu kita bila ingat dosa-dosa kita dulu, tunggu hukuman menanti. Allahumma illa menaikkan kita istighfar dan taubat sungguh-sungguh. Kalau tidak hukuman itu akan datang. Cepat atau lambat. Pernah ambil duit orang, duit kita akan hilang satu hari nanti orang ambil. Kita pernah tipu orang, Allah akan jadikan kita akan ditipu oleh orang. Kita pernah pukul orang, Allah akan tunjukkan waktu kita dipukul orang. Pasti akan berlaku pada kita. Allahumma illa menaikkan taubat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan tak terkena apa yang kejahatan dilakukan zaman jahiliah dulu. Zaman dia teruk-teruk dulu. Atau dia derhaka ke mak dia, ayah dia. Nanti anak dia akan menjadi ingatan terhadap jenayah, kesalahan dia dulu. Anak dia pun tak dengar cakap dia. Anak dia pun suka lawan dia. Sebab baru dia ingat balik dia suka lawan mak ayah. Maka Allah tunjuk balasan. Maka orang yang berakal dia berfikir. Sebab itu dia akan redha dengan pembalasan Allah dan memohon ampun. Tapi orang yang tak ada akal, maka dia itu akan dihukum tanpa dia sedar. Sehingga membinasakan dia. Sehingga pulang ataupun berhenti kehidupannya dengan su'ul khatimah. Kematian yang tidak baik. Kemudian kata Allah SWT, Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ini apakah berhala kamu buat langit bumi? Allah tu menyebut suatu benda yang paling besar. Yang kamu bernaung di bawahnya, kamu pijak di atasnya. Langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antaranya. Yang berupa binatang, yang berupa nikmat, yang berupa makhluk semua. Fi sittati ayam pada satu tempoh. Selama 6 hari. Allah nak mengajar pada manusia akan kehalusan ataupun mengajar kepada kita ta'anni. Ta'anni maksudnya melakukan sesuatu secara berperingkat-peringkat. Jangan kelang kabut. Allah yang maha kuasa itu boleh sahaja menjadikan langit dan bumi dalam satu klik. Tapi Allah menciptanya dalam tempoh 6 hari. Bukan kerana Allah tak berkuasa menciptakan kurang daripada tempoh itu, tapi nak mengajar manusia. Sempurna satu perkara bila kita buat secara berperingkat-peringkat. Kalau orang tu nak tubuh besar, pergi gym. Bukan satu hari tu bersenam 4 jam, esok keluar gym, besar dah tubuh. Tak mungkin. Melainkan cacat, patah. Melainkan dia akan sakit saraf, habis. Terus terlantar kat hospital. Tapi dia berperingkat-peringkat. Mungkin selepas 5 bulan boleh nampak badan dia. Bagus. Orang jaga kesihatan. Bukan hari ni makan ubat, esok baik tak. Peringkat-peringkat. Dia makan vitamin, dia bersenam. Dia pun nampak dia makin sihat. Allah nak ajar benda tu. Ajar pada manusia. Kerana manusia dia tak dapat sesuatu secara selepuk. Tak boleh. Contoh kita nak menuntut ilmu. Bukan hari ni kita tuntut ilmu, esok alim. Tidak berlaku. Tidak berlaku supaya manusia tak sombong. Sebab manusia ni bila dapat nikmat dia mengejut sekaligus, dia mula datang sombong. Saya mengaji sejam, alim macam 10 tahun. Sombonglah dia. Saya mengaji sejam je tapi alim saya macam 10 tahun. Mula dia mendabik dada. Allah tak izinkan manusia sombong. Bila mana Allah sayang mereka. Melainkan kalau dia memang ditakdirkan jadi ahli neraka, Allah biarkan dia sombong. Tapi Allah jadikan manusia ni biar jangan sombong. Sebab itu, apa benda pun kita nak dapat berperingkat. Kita nak anak pun ada peringkat dia. Kena tunggu paling kurang pun tunggu 9 bulan. Tak ada kita bersama dengan isteri kita, dia mengandung, petangkaran beranak. Tak, dia akan tunggu 9 bulan. Kadang 10 bulan. Kadang mungkin lebih lama pada itu. Kerana semua proses yang Allah jadikan, Allah nak ajar manusia supaya dia ada satu sifat, sabar menunggu proses. Kalau Allah yang maha kuasa pun buat perkara, mencipta sesuatu pun dengan prosesnya. Bukan Allah tak boleh buat sekaligus. Sebab nanti di dalam syurga Allah tunjuk kuasa Allah buat sekaligus.
Kerana dalam syurga nanti manusia tak perlu belajar apa-apa. Kerana manusia cuma mendapat nikmat. Di dunia ini Allah nak suruh manusia belajar. Untuk menjadikan mereka hidup dengan baik di dunia, mereka mesti belajar. Siapa pun yang hentikan dirinya daripada belajar, maka dia akan dapati hidupnya makin teruk. Dalam sebuah benda kita kena belajar. Kalau kita ada kekuatan untuk belajar dan apa aspek sekalipun, kita akan bertambah maju. Tak kira orang meniaga ke, tak kira orang yang profesor ke, orang alim ke, dia mesti sentiasa belajar. Kalau kita hentikan belajar, kita akan jadi rosak. Pertama, akan keluar sifat sombong kita. Yang kedua, kerja-kerja kita mula tidak padu, tidak tepat. Macam kita sebut, kita lah ustaz-ustaz sebagai contoh. Oh, kita rasa dah boleh berhenti dah belajar. Akhirnya kita pun guna hujah sama. Dah tak ada pembaharu. Akhirnya dalil yang kita ingat pun boleh lupa. Bukan kata boleh dapat dalil baru. Dalil baru tak ada. Dalil lama pun dilupa. Kerana manusia ingatannya kuat sebab dia belajar. Bukan ingatan dia kuat sebab dia hafaz. Dan yang dijadikan kita ingatan kuat ni kerana kita sentiasa belajar. Sebab manusia dia ada satu sifat lupa yang perlu diingatkan selalu. Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Sentiasalah beri peringatan kerana peringatan itulah yang beri manfaat pada manusia. Sebab tu kita tak boleh belajar sekali lalu kita nak rasa pandai bijak, tak boleh. Setiap hari belajar. Ni Imam Syafi'i ikut Imam Malik 19 tahun. Ini Imam Ahmad Hasan Syaibani mengaji dengan Abu Hanifah 20 tahun. Ada yang mengaji untuk guru dia sampai mati. Kerana dia tidak boleh ada satu tempoh. Berhenti belajar, berhenti daripada kebaikan. Kita stop je belajar, berhenti. Tak kira umur kita berapa. Sebab itu kata Ayub Sukhtiani, kalau aku mengetahui bila aku mati, nescaya aku akan ambil kitab dan aku cari guru dan aku belajar biar aku mati dan dari sini. Sebab dia tahu kelebihan dia. Kata selagi mana kita hidup belajar, setiap kesalahan kita Allah maafkan, Allah ampunkan. Macam kita naik kereta lah, ada L, belajar, cikgu ada sebelah. Lagi ada cikgu sebelah tu, kita tak salah. Kita tak salah. Kita langgar orang ke, orang langgar kita, kita tak salah. Sebab cikgu sebelah. Cikgu salah, kita tak salah. Cikgu tu aja salah. Kita okey, kita nak murid, student. Kebal. Demikian juga kalau kita terus memilih untuk belajar, kita memilih berada dalam kebaikan yang berterusan. Yang penting, dia memelihara daripada sifat sombong. Kemudian kata Allah, "Summastawa 'alal 'arsy", kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Maksudnya ialah bersemayam dengan apa yang layak bagi Allah. Istilah semayam setengah ulama menyatakan kemudian Allah SWT menguasai semuanya, yakni menguruskan semuanya. Lepas cipta Allah mentadbirnya. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Inilah dia Tuhan yang pemurah, yang sentiasa menciptakan sesuatu untuk manfaat manusia. Kenapa disebut Ar-Rahman? Allah pemurah. Kerana kita lihat apa pun Allah beri tanpa bayaran. Tuan-tuan hidup udara segar tanpa bayaran. Kita hidup tanpa bayaran. Semuanya Allah bagi percuma pada kita. Nikmat hujan tanpa bayaran. Nikmat matahari tanpa bayaran. Inilah dia Ar-Rahman. Tuan-tuan, kalau kita jumpa orang yang dia ni pemurah, sejauh mana dia nak pemurah? Dia belanja kita pagi, tengah hari dia rasa dah duit habis lah. Tak boleh belanja lah. Dia belanja kita 2 hari, masuk hari ketiga, dia rasa kita beban dia. Ni macam tanggung jawab hidup lah kita kata. Asyik aku je belanja. Kita tak ada sifat itu. Tak kuat. Allah setiap pagi, setiap hari, setiap waktu bagi rezeki pada manusia. Tuan-tuan, kita tak jumpa orang, dia kita katakan kebuluh tak dapat makan. Yang kita jumpa terlebih makan dia mati. Manusia sampai sifat pemurah Allah sehingga mereka menolak rezeki. Tuan-tuan, kita sampai peringkat lebihnya rezeki Allah bagi. Kita tolak rezeki. Tengok sarapan pagi, tambah lagi tak nak dah, tak nak. Ni makan tangan ni orang kata tambah tak nak dah. Kita tolak rezeki. Maknanya banyaknya rezeki. Banyak mana kita makan tak habis. Tuan-tuan, bila kita makan tak habis, tuan-tuan fikir tak satu benda. Dan kita fikir tak membazir. Tak. Betapa pemurahnya Allah. Sampai rezeki kamu lebih-lebih tak termakan. Pemurahnya Allah. Sehingga rezeki kita sentiasa lebih. Dapat lebih. Tak muak dah perut kita. Tak mampu dah kita kunyah. Dia kerana Ar-Rahman, Tuhan pemurah. Kemudian kata Allah, wa idza qila lahum, ketika mana dikatakan kepada orang kafir, sujudlah pada Tuhan pemurah. Kerana berhala kamu tak bagi apa pun, kenapa kamu nak sujud berhala? Berhala kamu tak bagi apa pun untuk kamu.
maka sujudlah pada Allah yang memberikan kepada kamu segala perkara. Qalu, tapi mereka berkata, wa mar-Rahman, Tuhan tu apa? Tuhan Ar-Rahman tu apa? Anasjudu, apakah kami nak sujud apa yang kau suruh, hai Muhammad? Maka mereka bertambah liau. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ketika mana mengajak musyrikin Mekah menyembah Allah, bukan kerana suruhan, tetapi kerana ilmunya. Sebab Rasulullah tidak memiliki kuasa. Nabi waktu itu ialah Nabi berdakwah kepada mereka. Nabi bukan ada kuasa pemimpin Mekah. Nabi bukan menyuruh dengan maksud kuasanya, tapi kebenaran yang kamu dah tahu maka ikut. Kan dah tahu ini bukan Tuhan, kenapa nak sembah? Kan dah tahu inilah Tuhan yang sebenar, yang bagi rezeki, kenapa tak nak sembah? Lalu mereka kata, apa itu Tuhan? Sebagai satu, kita katakan cara mereka menghina. Macam Musa AS, waktu Nabi Allah Musa suruh Fir'aun beriman supaya menyembah Tuhan sekalian alam. Lalu kata Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Apa dia Tuhan? Apa dia Tuhan? Tanya bentuk penghinaan. Padahal maklum Tuhan. Tuan-tuan orang tak kata Tuhan tu siapa? Tuhan tu Tuhan yang menciptakan yang sekian-sekian. Tetapi bila orang dengki, bila orang tu engkar, dia akan menafikan kebaikan orang. Dia akan menafikan manfaat sesuatu. Sehingga dia, tu siapa? Saya tak kenal ni. Dia cuba menafikan. Dia akan dalam jiwanya ada sifat kebencian, dengki dan sebagainya. Lalu kata Allah, Tabarakalladzi, iaitu maha suci Allah, yang menjadikan di langit itu burujan. Buruj, yakni laluan-laluan setiap planet-planet. Matahari ada laluan dia. Bulan ada laluan dia. Planet Marikh ada laluan dia. Ni orbit dia. Semua ni Allah jadikan buruj. Taklah sampai dia berlanggar antara satu sama lain. Sebagai satu nikmat Allah tanpa kita sedar. Ini semua planet di alam cakrawala kita ini berjalan pada laluan dia, buruj dia. Sehingga bulan tak pernah berlanggar dengan matahari. Planet Utarik, planet Zuharnya, planet Mushtarinya, ini semua dalam bahasa Arab. Kan yang pertama jumpa planet ini umat Islam. Sebelum ilmu itu dikembangkan. Maka semua benda ni, Allah kata, Maha Suci Allah yang menjadikan semua planet ini, yang berjuta banyaknya, bergerak mengikut laluan dia. Siapa yang susun? Tuan-tuan kita kalau nampak highway 5 lorong, 6 lorong, siapa buat? Pasti kita terfikir ada orang buat, ada syarikat dia buat. Ada engineer dia, ada arkitek dia. Dan demikian juga laluan untuk semua planet ini. Allah dah uruskan. Bumi ada laluan dia. Matahari ada laluan dia. Semua planet ada laluan. Tidak pernah berlanggar. Berjuta tahun lamanya. Tak pernah pun kat planet atas jalan jam atas tu. Planet-planet jam, maka matahari pun keluar lambat. Sebab apa lambat? Sebab jam kata matahari. Laluan jam. Habis bulan kenapa tak keluar 3 hari? Sebab jam. Sebab ada accident atas. Planet Zuhar berlanggar dengan planet Utari. Dari jam. Tak, semua bergerak. Sehingga tempoh tadi tidak pernah terlambat. Yang lambatnya kita, masa tak pernah terlambat. Masa kekal 24 jam yang lambatnya kita. Allah susun waktu itu bergerak pada waktunya. Tanpa terlambat sedikit pun. Kata Allah. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahar, dan dia Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, saling bersilih ganti. Khilfatan. Liman arada an yadhakkara, untuk mereka yang ingin memerhatikan kebesaran Allah, au arada syukura, atau mereka yang ingin bersyukur pada Allah. Tuan-tuan lihatlah nikmat malam dan siang. Kalau tidak ada nikmat malam dan siang, bayangkan kehidupan kita tanpa malam atau tanpa siang. Kalau hidupnya cuma siang, penat kita. Atau ada beberapa buah negara yang Allah jadikan tempat tu siang sebagai tanda kebesaran Allah. Mereka ni ada masalah tidur. Sebab apa siang? Mereka tak mampu tidur dengan baik. Nak beritahu nikmatnya malam. Sebab tu tuan-tuan kita kalau tidur siang, dia tak boleh lawan tidur malam. Tak boleh lawan. Dia punya nikmat tidur malam tu lain macam. Kerana Allah jadikan malam itu sebagai tempat waktu tidur. Kalau kita tak tidur malam, kalau kita sehari qada siang, dia tak akan sama. Dengan sifat malam tadi sesuai untuk kita tidur berbanding siang. Siang ni kita kena kerja. Kalau siang kita tidur, tubuh kita lemah. Malam kalau kita tidur, tubuh kita kuat. Semua ini satu nikmat Allah. Bagi siapa yang nak bersyukur. Dan semua ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan makhluk dan memberi manfaat pada manusia. Maka semua persoalan ini berbalik pada berhala yang disembah. Apakah berhala ini menciptakan malam dan siang? Dan ini semua menjadikan orang kafir pada musyrik.
yang menjadi keheranan betapa hidayah itu milik Allah. Tuan-tuan, mereka tahu berhala-berhala ni mereka buat dengan tangan mereka. Mereka import daripada negara tu, negara ni. Mereka yang letak tempat tu, tempat ni. Mereka terpaksa cuci dengan susu, dengan madu. Mereka kena mandikan Tuhan mereka. Bukan Tuhan mereka mandikan mereka. Mereka kena mandikan Tuhan mereka. Mereka kena pastikan Tuhan mereka tak kena panas petir. Mereka kena pastikan Tuhan mereka ni tak kena hujang, tak berkarat, tak berdaki, tak kotor. Maka tidakkah mereka berfikir ini bukan sifat Tuhan? Tapi bila Allah Ta'ala menghijab hidayah, dek kerana perbuatan mereka tidak mau berfikir. Anehnya manusia, dia berfikir pada semua perkara. Kadang-kadang kita sarapan pagi, dah fikir sarapan untuk esok. Maka pagi ni bincang isi. Esok kita nak makan apa? Ni, ulut tengah suak ni, esok nak makan apa? Kita boleh fikir. Padahal tak fikir lambat lagi esok. Tapi kita dah fikir. Makan tengah hari ni, tengah makan tengah hari. Esok nak makan tengah hari kat mana pula? Dah fikir. Dah pening lah ni. Kenapa manusia boleh fikir sejauh tu, tiba-tiba hal kebenaran mereka tak nak fikir? Tak fikir tentang kubur yang ada depan mata kita. Tak fikirkah? Tak fikir kita bahawa kita salah seorang penghuninya satu hari nanti. Tak fikirkah kita orang-orang yang kita kenal datang dan pergi? Kawan-kawan kita yang dah mati, yang meninggalkan segala kekayaan dan aset dia. Tak fikirkah kita tentang dia? Macam mana kita akan menunggu giliran kita? Tentang manusia ni masalah dia, syaitan hijab dia daripada berfikir perkara sebenar. Kita diajar berfikir pada perkara tak sebenar. Contoh macam saya katakan, tuan-tuan fikir anak-anak, itu bukan perkara sebenar. Anak saya nak jadi apa? Anak baru umur 2 bulan dia fikir. Anak dia baru umur 2 tahun nak masuk universiti mana? Saya tengah pilih universiti mana nak masuk. Berapa tahun anak awak? 2 tahun. Tak, universiti yang anak awak nak masuk tu, masa dia besar universiti dah tak ada, hilang. Tuan-tuan, kita duk fikir, ni anak Ustaz fikir dia nak duduk mana ni? Sebab ni tengok Pasir Gudang rumah semua mahal ni Ustaz. Nak duduk mana? Tak, anak kita tahu duduk mana. Dia besar, dia ada kecenderungan, dia muka duduk tempat-tempat lain. Kita fikir benda yang kita bukan yang sebenar. Fikir yang sebenar bahawa kita ni akan mati menghadap Tuhan, duduk kubur seorang diri, apa yang kita nak bawa, apa yang telah kita lakukan di dunia ini, dosa-dosa kita bagaimana nanti, itu tak difikirnya. Tak difikir pada benda-benda yang dia tak ada faedah pun. Dia fikir pada benda-benda yang tak ada pun manfaat yang banyak untuknya. Sebab itu manusia kena kembali kepada jalan yang sebenar, berfikir pada perkara sebenar. Tahu orang kalau fikir bab Tuhan banyak. Dan dia dengan Tuhan, maka Allah uruskan urusan dunia. Tapi orang tidak mau fikir tentang dirinya dengan Allah. Maka Allah biarkan dengan kesibukan dunia yang tak ada manfaat untuk dia. Akhirnya tengah-tengah sibuk, mati sendiri. Tengah-tengah sibuk, mati macam tu. Maka persis seperti sebagaimana kita sebut semalam, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang-binatang. Macam binatang je mereka. Tak fikir jauh, cuma fikir makan, minum, tidur, main itu. Tak fikir yang lebih memuliakan mereka. Memikirkan tentang dia dengan Tuhan. Dan bagaimana dia kembali satu hari nanti bertemu dengan Tuhannya, penciptanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.